pagi semua. Terima kasih Dr. Syamlina di atas jemputan ya. Actually ini adalah satu platform untuk perkongsian daripada Nutrition Division Ministry of Health sendiri berkaitan dengan what is the new recent national blueprint yang kita dah terbitkan ya untuk kita punya population kita, dengan kita punya aim ya adalah untuk meningkatkan nutritional status of our population, tak kira umur berapa, ethnicity macam mana, so overall from the womb to tomb. And then it's also sebagai satu updated from the previous Malaysian Dietary Guideline in 2010. Ya, kalau you all tengok, kalau student tengok, you all sebelum ni pun selalu guna Malaysian food pyramid yang ada karbohidrat at the bottom of the pyramid. Betul kan? Daripada since you all sekolah lagi. So benda tu dah biasa appear. Kita dah biasa tengok benda tu kan. So ini adalah updates ya, updates berkaitan dengan Malaysian food pyramid berkenaan. So terima Puan, kasih sekali lagi. Boleh ke share, jadikan dia slide? Present as a slide show. Kat bawah Sekarang, tu. Okay. Sekarang tak sekarang nampak. Okay. saya dah slide show. Oh, dah slide show tapi tak ada. Orang yang lain macam mana? Pelajar? Nampak Saya tak? stop presenting dululah. Sekejap saya stop dulu. Okay, supaya nampak besar sikit dia punya tulisan. Buat balik sekejap. Show. Sekarang ni? Okey tak? Kak Syam? Okay, on the way. Dia belum. Dia tengah kan? Okay. Tengah. Kalau dekat saya ni dia dah slide show lah. Ya. Sekarang ni muka Rosa nampak tak? Saya tak nampak dah. Dah tak nampak. Saya off je. Tapi sekarang ni kalau saya masih tidak lah. Lain-lain? Pelajar macam mana? Tak juga doktor. Tak ada. Kejap Okay, sekejap saya share balik. Okay. Banyak sangat dekat desktop ni dengan tengah duduk buat proposal lagi ha. Lah itulah nama kan student. Alright, sekejap Ya. Sabar, semua kat rumah ke dekat ni dekat ada yang kat rumah saya pun, ada yang library, ada yang duduk tak tahulah budak mengata lah kot ni ha. So sekarang ni dah 110 orang. Itulah Kak Syam. Ni macam mungkin sampai 200 kat lah. Boleh cecah. Terima kasih datang. Nanti saya briefing balik you all sambil-sambil dengar talk Puan Rosa. Nanti ambil take note ataupun buat mind map. Betul ada perlu submit reflection untuk reflection webinar ni sejurus. Kalau boleh sejurus selepas talk tu terus bagi ke e-campus, lepas tu terus upload. Saya dah sediakan platform kat situ. So cari je ada gambar poster Puan Rosa. Lepas tu kat sebelah poster Puan Rosa tu boleh upload untuk submit untuk reflection. Sekarang Kak Syam okey tak? Itulah saya rasa tak kot ya, tapi budak-budak ni mata besar jelas kot. You all okay ke slide ni nampak macam ni? Nampak. Nampak. Okay, walaupun tak ada tak dapat rasa memang tak dapat. So dia orang clear ni, mata masih cerah. Boleh okeylah, tak apa. Kalau boleh saya proceed je lah. Ya, proceed sebab sekarang ni pukul dah pukul 10 lebih. Dekat dengan saya ni dia memang ada slide show. Ya, kalau macam tu mungkin Puan Rosa nak tengok budak-budak ni kan nak panggil nama. Tak payah buat slide show lah. Okay. Kita tak biasa ada cikgu tu ya. Panggil je nama dia orang suka jawab soalan. Okay. So macam ni lah. Kita proceed. Okay. So panduan Diet Malaysia tadi. Tapi tak best kan bila tengok yang macam tu dia memang kena slide show jugalah. Sihat dah ke? Kak Syan record dah ni.
Apalah Kak Syah? Ni. Okey, saya proceed lah ya. Siap dah ke? Okey. Siap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam saya inform kepada student semua tadi dan juga kepada peserta-peserta yang masuk ke dalam kita punya seminar pada hari ini. Actually ini merupakan update daripada Malaysian Dietary Guideline 2010. Kita update kepada Malaysian Dietary Guideline 2020. Sebab dia dah actually dah 10 tahun ya, dah 10 tahun kita punya Malaysian Dietary Guideline dan kita perlu review. Jadi review ni sebenarnya bermula pada tahun 2019 lagi. Okey, bermula pada tahun 2019 lagi kita dah start review Malaysian Dietary Guideline ya. Dia actually dia ambil masa selama 2 tahun untuk fully orang kata betul-betul siap kita punya Malaysian Dietary Guideline. Jadi sebenarnya pembentukan Malaysian Dietary Guideline adalah di bawah kita punya Nutrition Division dan kita dipantau oleh Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan Malaysia, di mana ianya dipengerusikan oleh kita punya Menteri Kesihatan kita. Okey, jadi this is mean that kita punya guideline kita ni bukannya kita in silo, kita buat bukan in silo, bukan kita kata bukan shot sendiri, tetapi kita sampai level yang tertinggi lah yang endorse kita punya dokumen. Okey, jadi sebenarnya Malaysian Dietary Guideline ni dia dipengerusikan oleh Emeritus Prof Muhammad Ismail Noor ya, di bawah Jawatan Teknikal Garis Panduan Pemakanan. So saya adalah setiausaha, saya adalah penyelaras ataupun kalau kita kata pegawai in charge lah untuk pembentukan Malaysian Dietary Guideline ni, dan kita involvekan semua author, semua penulis adalah lecturer-lecturer kita daripada all over country kita punya negara ni. IPTA ada, IPTS ada ya, dan juga nutritionist sendiri macam saya dan juga klik-klik yang lain ya, ramai lagi nutritionist lain yang turut menyumbang, termasuklah Dr. Nur Syamlina. Dr. Nur Syamlina juga merupakan salah seorang penulis dalam Malaysian Dietary Guideline for maternal untuk ibu dan anak. Itu expertise beliau lah. Okey. Jadi selain daripada kita punya nutritionist, academician, ya, kita ada pegawai teknologi makanan yang turut involve, and then pegawai pergigian turut involve juga dalam penulisan, dan juga kita ada juga daripada NGO lain ya, tapi mereka daripada NGO lain tu mereka bertindak sebagai kita kata stakeholder apabila kita adakan focus group discussion dan juga consensus along the process of the development of the Malaysian Dietary Guideline. Itu dia punya function. Means that in the development of nutrition nutrition kita kata guideline ni, kita libatkan banyak stakeholder yang lain. Okay, so dia punya pembentukan Malaysian Dietary Guideline ni kita buat secara bersiri, mesyuarat dia secara bersiri, kadang-kadang 1 bulan sekali ya, dan kita juga buat konsensus, itu adalah di peringkat yang paling akhir, dan selepas tu kita ada pemurnian. Bila dah dapat konsensus kan, bila you all dapat meeting secara konsensus, you all dah dapat dia punya kita kata feedback, respon daripada stakeholder lain, then you harmonizekan atau you refine the write up tu dekat dalam kita punya mesyuarat pemurnian yang last. Okay, so dia memang ambil masa yang agak lama lah. Jadi kenapa ya panduan diet Malaysia ni kita perlu revise? Kalau dalam exam lah, let's say Dr. Syamlina tanya dalam soalan, kenapa kita perlu revise? Okay, tak apa. As Kak Syan tengok dulu seperti yang kita semua tahu, pembentukan Malaysia Dietary Guideline ni kita revise daripada 2010 kepada 2020 sebab yang pertama adalah perubahan status pemakanan dan corak pengambilan makanan rakyat Malaysia. Kita tengok perubahan status pemakanan ni, bila kita status tu kita ada beberapa indikator yang kita tengok. For example, in 2019 National Health and Mobility Survey reported that 50% 1 daripada 2 rakyat Malaysia dewasa adalah
obesity Jadi dan begini, overweight. kalau misalnya kata Ya, sebab dah suami 50%. sekali. So 50% is quite a large number, ya. Tapi kat macam Kalau banyak kita tau, katakan prevalent tu kalau adalah tengok agak buat tinggi, heat ya. session Jika rasa tak sama 50% dengan daripada GSU tu. orang kalangan orang Tak sama dewasa dengan itu adalah GSU. berlebihan Sebabnya berat kat badan. macam C aku So punya visual soalan sama 20 berlebihan, kan. Jadi kat macam pecah. orang kata kumpulan Jadi umur pecah. dewasa Jadi ni GSU tu bermula bertukar. daripada umur Dah 18 bertukar. tahun, Sebabnya dia kat and macam I dah believe hampir all bukan of GSU. you adalah kategori orang dewasa. So please take note lah, yang you all punya status pemakanan masyarakat you ni, populasi you at your age adalah 50% berlebihan berat badan. Okey. Selain daripada itu, recommended nutrient intake RNI untuk rakyat Malaysia juga. Kita ada kita kata kamus lah untuk pembentukan dietary guideline ni. Kita Tasha ada ni pun, main ni pun reference. founder. Okey. Yang ni, yang you all tengok warna kuning ni, RNI ni. Main reference, ya. Dia merupakan foundation berapa dah dia? of the Tapi content orang ataupun accessory. recommendation untuk rakyat Malaysia, apa nak makan, Kalau berapa data banyak, poster. from what sources, dia punya apa limit intake. Yang ni lah yang kita refer. So bila kita dah ada RNI ni, kita revise daripada 2005, yang lama punya 2005 tau. So yang ni 2017. Bila you dah ada 2017, you dah ada new recommendation, updated recommendation, you mesti revise dokumen-dokumen you yang lain supaya in line with the RNI 2017. Sebab tu kita revise kita punya Malaysian Food Pyramid, in which dekat dalam RNI ni ada 3 makronutrien yang penting yang kita highlight. Bukan penting lah, maksudnya semua pun penting kan, tetapi maksudnya makro iaitu kita ada karbo, kita ada protein, kita ada fat, in which 2005 punya recommendation is quite higher than the 2017 recommendation, especially for the carbohydrate intake. So carbohydrate intake untuk RNI 2017 is maximum is 55%. Okay, dia punya maksimum dia. Ya, sebelum ni 65. Can you imagine that? That's why at the bottom of the pyramid, kita tengok yang dulu, dia karbohidrat tu yang banyak. Okay. And then dia punya protein pun ada perubahan. Saya akan tunjuk pada slide berikutnya, dan juga fat ada juga, ya. Dan dia selaras dengan bukti saintifik terkini. So kita punya growing evidence from any local and abroad punya research have shown that perubahan status pemakanan rakyat ni secara global telah mengalami nutrition transition. Kena ingat term nutrition transition. You all student yang belajar mengenai pemakanan, ya, you have to know the term, serta term yang sangat penting lah. One of it is nutrition transition. Okay, nutrition transition ni maksud dia adalah perubahan pengambilan makanan, ataupun kita kata the shift from the traditional diet to the westernization diet. Kita kata macam tu. Westernization means that you high in ultra processed food, okay, tinggi kandungan fat, tinggi kandungan gula, lemak dan sebagainya. Ultra processed food, itu pun you kena ingat term tu. Ultra processed food tu adalah makanan yang diproses, yang mengandungi banyak bahan perisa, penambah rasa, pewarna, colouring, emulsifier dan sebagainya yang kita tak biasa guna dalam domestic kitchen kita. Domestic kitchen tu means that at your home ataupun in restaurant. Itu yang kita kata domestic. Penggunaan domestik, ya. Maksudnya yang biasa digunakan di kilang lah, di kilang pembuatan makanan macam tu. So itu tendensi kita kata untuk ultra processed food, ataupun kita kata kenapa kita perlu buat revise untuk RNI kita, because of the nutrition transition.
dan juga Betul bukti-bukti lagi last. saintifik terkini Pak Syamil berkaitan ada dengan buat buku prevalent untuk kita non-communicable MK Fund. diseases related dengan MK Fund. diet. So Kak Syam Itu transfer dulu antara healthy plan. antara Okey, Kak perkara Syam yang kenapa data kita siap. nak Jadi revise. data tu Kak Okey. Syam transfer ke Okey, SPSS. seterusnya apa itu Masalah Malaysian Dietary Guideline? If you notice that kalau you pergi dekat website, you can Google and then you can see this paper lepas tu green tapi pilot book, baru. Malaysian Dietary Guideline. Kalau nampak saya ada tunjuk dengan arrow ni, okey, yang ni bukunya, and then you can download. Okey, kalau you all nak dapat Sorry madam, slide tak bergerak. Jadi tak gerak dah. untuk MK Fund tak ada apa dah. Sudah. KPI settle lah. Cuma nak belanja Ni lagi sekarang sikit gerak tak? untuk paper Kak Syada. Tak, dekat muka depan. So yang tu boleh Macam mana? sebelum March. Dekat muka depan. Oh, ya Allah, tak gerak-gerak ke rupanya? 1007 tu kita Ni kat latar belakang. kita tengok yang bagus lah. Tapi untuk report hantar ni kita sampel. Saya tak tahu kenapa dia tak nak gerak ni. Biasa dulu lah. Kak Syah tak ada masa je nak Okey, kalau macam ni dia gerak? Macam ni gerak ke? Kak Syah share the link. Gerak. Okay, bagus. Thank you for the feedback. Okay, for the response. Okay, so this is the background of the Malaysian Dietary Guideline. So what is the Malaysian Dietary Guideline? Actually, Malaysian Dietary Guideline is a document, dia buku berat tau, 200 pages tu lebih kurang, almost 300 pages. Okay, saya rasa kalau you baca sambil baring memang boleh saya tak tahulah macam mana, boleh imagine tak you pegang buku 200 300 muka surat sambil you baca sambil baring, kalau you mengantuk terus collapse atas muka kan. So kita sekarang dah ada alternatif, kita just letak dekat website digital, so you all can download lah, and then you boleh tengok dekat dalam you punya you punya gadget dan sebagainya lah, device you kan. Okay, so Panduan Diet Malaysia dia merupakan satu dokumen lengkap mengenai pemakanan sihat di peringkat kebangsaan. Means that ini adalah kita kata recommendation at national level untuk populasi macam mana nak makan secara sihat ya. Dia merupakan dokumen saintifik. Maksudnya dia macam you all nak buat research, nak buat assignment, you kena ambil dokumen you punya kita kata reference you tu memang saintifik punya reference. So kita banyak guna systematic literature review, kita banyak guna review Cochrane dan sebagainya lah untuk justifykan benda tu to be strong lah ya. Dan kita pada masa yang sama walaupun saintifik tetapi dia practical. Kalau you all tengok dia sangat practical, maksudnya how to achieve benda tu. Sebab tu dekat dalam Malaysian Dietary Guideline kita ada write up tau, dia punya scientific evidence dia bla bla bla, and then dia ada beberapa subsection, dia akan keluarkan key messages in point form. Key messages, dia akan ada key recommendation, dan bawah tu dia akan ada how to achieve. Semua in point form, numbering lah, nombor 1 apa, nombor 2 apa. So kita baca pun mudah, dan dia bila kita baca tu kita terus tahu apa nak buat lah, especially for how to achieve. And then Malaysian Dietary Guideline kita ni everything in English. Dia tak ada dalam bahasa Melayu. Dia semua in English because apa sebab dia punya end user, dia targeted end user dia adalah health professional, educator, related educator. Kita ada juga guru-guru dan sebagainya. So yang berkaitan dengan educator lah, ya. Inilah yang can convey the message. Awam ataupun kita sebagai macam isi dan dasar, saya terfikir macam mana nurses ataupun nutritionist di klinik-klinik nak guna benda ni. Kadang-kadang berat dia orang nak bawa 10 kilo berat kan, bila jumpa patient, bila with the patient with the books. So buku nota pocket ni dia exactly, saya imagine size dia masa saya nak buat tu, saya imagine size dia bentuk nurses punya pocket. Boleh
Okay, so bila saya keluar key message dengan how to achieve je. Dia ada 14 key message. Key message tu macam chapter lah. Dia ada 14 chapter lebih kurang macam tu. Okay. Dan panduan Diet Malaysia ni, kalau yang hijau ni, kita fokus kepada kumpulan umur orang dewasa 18 sampai 59 tahun. This is the age range for the adult. This is based on WHO. Kita punya definition of the kumpulan umur ni lah. So 18 sampai 59. Okay, sekarang slide saya gerak kan. So, student semua, kita ada 14 message utama. Ini atau key message 1 in the recommended serving. Okay, maksudnya kita kena makan pelbagai jenis dalam saranan yang sebenar, yang perlu. Nanti kita tengok apa maksud saranan yang perlu tu. Kemudian kita kena achieve dan maintain a healthy body weight. Kita kena pastikan berat badan kita sentiasa dalam keadaan yang sihat. Sebab bila kita berlebihan berat badan ataupun obes, dia macam satu pintu yang sedang membuka jalan untuk penyakit-penyakit lain. Macam itulah. Dia macam pintu yang dia dah benarkan penyakit-penyakit lain tu berkembang dalam badan kita. Okay, so be physically active every day. This is a must. Okay, yang ni memang you tak boleh tinggalkan. As a student, saya rasa lagi you all aktif, berjalan dan sebagainya. Sebab otot pembentukan otot sangat penting. Dia berkaitan dengan hormon. Bila hormon tu bagus, makanan yang kita makan tu boleh digunakan dengan sebaiknya. Dan at the same time, it also can regulate your blood sugar level. Okay, yang tu yang paling penting. Kenapa kita perlu exercise dan perlu dapatkan otot. Okay, sebab otot adalah tempat pembuangan, bukan pembuangan lah, maksudnya di mana dia boleh bantu kita untuk regulate our blood sugar dan sebagainya lah. Okay, keempat, kita cook nutritious food at home more often and choose healthier option when eating out. Before this, 2010 punya Malaysian Dietary Guideline tak ada tau appear cook nutritious food at home. Actually, this is kita revise based on the current situation at that time. 2019 adalah permulaan kepada COVID-19. So COVID-19 pada masa tu kita punya corak pemakanan kita pun berubah, banyak beli online, banyak beli secara atas talian ataupun makanan yang segera dan sebagainya. So kita keempat ni appear disebabkan situasi COVID pada masa itu. Kalau you baca kan, dia ada mention perkataan COVID dekat dalam chapter tu. Okay, actually this is interesting kalau you all baca betul-betul lah MDG ni. Okay, okay. Dan bila masak kat rumah ataupun waktu kita kena ada pilihan yang lebih baik semasa kita makan di luar ataupun beli secara atas talian. Kalau makan di luar, kita akan ada macam, kalau you tengok, you biasa tengok kan, kedai-kedai yang biasa mendapat grade A, B, C. Kalau you tengok kat belakang kaunter dia orang selalu kena letak kat situ A, B, C. A sangat bersih, B sederhana, C kurang bersih. So you kena cari yang ada label macam tu. And then for the certain restaurant, especially kita dah pilot in Putrajaya area, dia ada letak healthy meal tau, healthy choice. So menu dia tu ada chop stamp macam tu, means that menu dia tu adalah diluluskan lah, dia cukup kriteria yang dilabelkan sebagai makanan sihat. Ada sayur, ada kurang garam, kurang gula. Yang tu memang pilot study dia baru sekitar Lembah Kelang, if I'm not mistaken lah. Sebelum saya keluar study early this year, sehingga awal tahun lepas tu macam itulah keadaannya. So saya tak tahu sangat yang sekarang. Progress sekarang saya dah tak sempat nak ambil tahu dekat office tu. Okay, macam tu. Kemudian eat plenty of vegetable and fruit every day. Yang ni of course lah, saya rasa daripada MDG 2010 pun memang kita minta semua orang makan cukup sayur. Kalau based on our recent data, national recent data, 95% of our population
is not di atas meeting the kertas recommended tetapi number of serving for penunggangnya adalah vegetable. Only nama 5%. volunteers Tak sampai 10% pun yang meet the recommendation. So ada setengah orang kata, oh saya makan je sayur. Tapi you have to consider, kena take note, kena tahu sama ada yang you makan tu cukup atau tidak ikut saranan. You makan tapi sikit, so kalau kita ambil data tu, maksudnya you still not meeting the recommendation. Maksud dia macam tu. Okay? So, kalau student semua tengok kat sini, kita dahulukan perkataan vegetable and fruit. Means that kita nak galakkan masyarakat kita untuk galakkan makan sayur. Keutamaan, priority kita makan sayur. Lepas tu baru buah. Sebab buah ni macam senang sikit lah rakyat kita nak makan Tapi vegetable ni kalau tak sure lah you all, tapi ramai rasanya kat UMK tu suka makan sayur kan. Terutama boleh si Ada. jangan budu kan. Lagilah dia rasa semangat sikit nak makan. Dia kena ada faktor faktor untuk kita ambil sayur-sayuran tu. Tapi budu dia masih sikit lah. So kena kontrol sikit lah. Walaupun saya peminat tegar budu. Okay, so KM6 adalah eat adequate amount of rice, other cereal, whole grain cereal based product and tubers. Tubers, okay. Tubers ni ada sesiapa boleh jawab tak? Tubers tu apa? Lompong sebabnya kebanyakan gerak-gerak Dia tak ada hadiah, saya tak boleh nak bagi hadiah. Tapi nak tahulah, ada tak student tahu apa maksud tubers tu? dan seterusnya disupport Anyone? Boleh bagi respon? promosi Syamina doing a very good job, thank you so much. Pada asalnya korang tak ada lagi Syam bagi tepukan sikit. Senyap je tu, semua orang ada ke tu? Dan ada tim. Okey, tubers tu membantu untuk hidupkan dan menjawab macam-macam persoalan dalam apa yang lain-lain bersama AJK Pendaftaran. Tubers tu macam mana? Ada betul ada masuk menerima macam-macam soalan. Siapa nama? Dengan sistem email lah apalah kita Cerita. Okey. Apa tubers tu? Macam ubi. Pandai, betul. Definitely jawapan dia betul. Tubers tu ubi-ubian lah. Maksud dia ubi-ubian. Lagi satu juga kena ingat kita punya dietary guideline kita jangan samakan dengan negara lain tau. Sebab negara lain dia ada grupkan kumpulan makanan ni lain sikit daripada kita. So dietary guideline ni sebenarnya dia maksudnya dia adalah based on local punya makanan. Dia tak sama dengan negara luar. So kita punya adalah special. Setiap negara dia ada special dietary guideline, special food group dia. Dia tak sama. So you all jangan tengok yang negara lain. So, for example Australia, before this dia orang groupkan tubers ni as one of dia punya vegetable punya group. Tapi kat negara kita macam Indonesia, kita masukkan dia dalam grup karbo. Sebab kita punya pengambilan makanan tu orang-orang negara Asia ni agak tinggi juga pengambilan karbo. So bila karbo dah tinggi, you all pun kena cut lah serta-serta karbo yang lain daripada pengambilan ubi tinggi maksud saya pengambilan ubi tinggi. So you dah kena cut lah pengambilan you punya rice, ada cereal dan sebagainya sebab dah included dah tubers tu dalam grup karbo. Okay. So, consume moderate amount of fish, meat, poultry, egg, legume and nuts. Tapi dekat dalam piramid makanan kita sekarang ni, fish daily daily kena ambil makan ikan tu setiap hari. Okay. Meat, poultry, egg. Egg one of the best protein sources. Telur you boleh ambil satu sajian telur ni dia bersamaan dengan satu ekor ikan tau. So telur ni satu sajian dia 2 biji. 2 biji. Dia baru sama dengan satu ekor ikan kembung. Okay. Legume and nuts. Okay. So actually egg ni dia untuk orang yang normal, orang yang sihat sejahtera ni dia tak ada problem pun if you want to consume daily but you must concern lah, cautious about how you method of cooking. Jangan banyak minyak dan sebagainya kan. So maybe you nak rebus ke ataupun poach ke, yang tu is rasanya yang lebih better lah. Okay. Legume and nuts. Legume macam soya itu legume, nuts ni kekacang-kekacang lah yang dia ada dekat dalam
keras punya shell dia, apa tu kita kata kulit dia kan. Okey, lepas tu consume adequate amount of milk and milk product. Adequate ni maksudnya kalau umur macam you all ni, macam kita lah 18 sampai 59 ni, 2 glass of susu daily, 1 hingga 2 kumpulan susu satu hari. Nanti you all tengok dekat piramid tu, kumpulan susu tu apa lagi selain daripada susu. Dia tak semua susu pun, dia ada alternatif lain lah. Okay, reduce intake of food high in fat and limit saturated fat intake. Yang ni kita tahu selalunya saturated fat intake ni from the processed food lah. Okay, from the processed food, from the confectionery punya pasta, bakery, yang tu memang tinggi saturated fat dia, dan garam dia pun tinggi. So your student kalau boleh kurang-kurangkan lah. Okay, kurang-kurangkan. Macam mana nak kurang-kurangkan tu? Kalau saya kurang-kurangkan tu at least 1 bulan 1 kali is enough. You tak payah nak ambil every week ke apa ke. Kalau you nak makan sangat lah 2 minggu sekali macam tu ke okay. Tetapi bukannya setiap minggu ataupun of course lah tidak setiap hari. Dan reduce high in fat ni, kalau fat yang fat baik tak ada masalah. Okay, macam fat baik tu kalau you makan ikan, you makan kekacang, itu dah automatically you akan dapat fat baik. Okay, yang orang kata essential fatty acid yang bagus lah. Okay, KM10 choose and prepare food. KM ni key message lah maksudnya ya. Choose and prepare food with less salt, macam biasa, sauces and flavor enhancer. So kita nak galakkan untuk kurangkan pengambilan garam lah. Tapi as we age, kita punya putik perasa lidah kita ni dah tak sensitif sangat. So tendensi untuk kita ambil makanan yang tinggi kandungan garam flavor enhancer ni pun actually boleh jadi tinggi. So sebab tu daripada sekarang lah you try to limit your salt intake, makanan yang tinggi kandungan garam. In fact ya, for certain beverages ataupun yang drink can punya tu dalam tin dan sebagainya tu, dia still ada kandungan garam. So you kena as a student, populasi kita, our age range ni kena tengok jugalah makanan-makanan yang diproses macam tu dia punya ingredient dia. Selalunya kalau disusun banyak tu, yang kat atas tu adalah lebih banyak lah dan diikuti descending order dan seterusnya. Okay, KM11. Okay, tapi KM10 ni bila kita dah kata prepare food with less salt semua tu, tetapi kita ada alternatif how you to enhance the flavor naturally. So saya rasa semua orang pun tahu kita ada serai, kita ada halia, kunyit dan sebagainya, maksudnya herbs lah. Herbs yang ada dekat dalam kita punya yang senang dapat kat belakang rumah kita, yang kita mudah tanam, itulah kita naikkan rasa. In fact kita guna lemon nipis kan, mangga kan. Mangga tu kalau you rasa betul-betul last kali tu dia ada rasa masin dia, especially for mangga, putik mangga. Dia memang ada rasa masin dia. So kita boleh tambahkan rasa-rasa daripada kita punya natural food. Okay. Okay, limit sugar intake in food and beverages. Of course yang ni cuba student tengok satu hari, please limit your sugar intake only for 1 teaspoon. Okay, 1 sudu teh saja sehari, enough. Okay, yang boba-boba dan sebagainya tu memang banyak dik. Okay, jadi you all kena kurangkan lah yang tu. Sugar ni in general dia tak ada, kita kata tak ada nutrient tau, tak ada essential nutrient pun daripada sugar. Alright, and then kalori dia tinggi, dia low nutrient value, tetapi dia energy dense, tenaga dia tinggi. Alright, so you tak perlu ambil banyak. Okay, in fact kalau tak ada sugar pun tak apa sebenarnya. Cuba try 1 hari without sugar. Setiap hari Khamis kita buat the day without sugar. Okay, a day without sugar. Try buat campaign macam tu kat universiti. Kita tengok ada tak yang pengsan ke tak ada gula ke. Tu salah tu kita kata metos tu. Sebenarnya tak ada gula dalam bentuk gula tu, insya-Allah kita still boleh hidup. Dia sebab kita makanan kita ni kan last sekali dia tukar kepada glukos.
untuk kegunaan sel-sel badan kita lah. So you tak payah risau tentang gula table sugar tu, alright. And then gula ni for the certain diseases ada beberapa paper ya, ada beberapa bukti saintifik, tapi saya tak baca yang updated lah. Saya just baca yang existing before this. Dia merupakan salah satu kesukaan kanser lah, sel kanser. Alright, so please stop your sugar intake kalau sayang diri. And then at the same time, you also can prevent aging lah, okay. Aging process tu dia delay. Dia tak adalah delay aging process. Maksudnya dia kesan-kesan aging tu kurang nampak. Macam tu. Bila you kurang ambil gula, sebab gula ni dia boleh rosakkan collagen collagen kita, dia boleh rosakkan collagen yang terbina dalam badan kita. Badan kita boleh produce its own collagen. Tapi bila you feed your body with certain makanan yang boleh rosakkan dia, memang dia rosak lah. Bila dia tak ada collagen tu, bolehlah wrinkle you jadi nampak banyak wrinkle kan, nampak deep wrinkle tu, and then hydration you makin kurang ya. As we age, itu adalah proses yang biasa. Tapi bila you makan makanan yang tak bagus ni, dia lagilah menambahkan keadaan tu, worsen the condition. Okay, and then satu lagi saya nak bercakap pasal physical activity tadi. Physical activity tadi salah satu cara untuk kita promote collagen production naturally in our body. So lepas ni you have to at least jogging, brisk walk every day about 30 to 45 minutes every single day, setiap hari. Okay, itu yang saya kata pentingnya lah kita jaga kesihatan macam tu. Dan juga bila kita sentiasa jogging ataupun kita ada aktiviti fizikal, you kena UV kat luar tu, dia boleh reduce you punya stress level, manage you punya depression, and also can stimulate your hormon-hormon yang membantu keceriaan you. Jadi you have to do benda tu. Jadi makan dan exercise memang tidak boleh dipisahkan lah. Alright. So nombor 12, drink plenty of water daily. Plenty of water. Plain water. Kat sini saya tekankan adalah plain water. Semua orang pun tahu 2 liter daily plain water. Kalau gelas tu 6 hingga 8 gelas air kosong satu hari. Gelas tu 250 ml. Right. So you kena minum air kosong, even you tak rasa dahaga pun, but you have to pastikan you cukup pengambilan, hydrate your body with the liquid. And then bukan tu saja, kita nak balancekan electrolyte dalam badan kita ni dengan pengambilan air lah, one of it lah. Okay, buah dengan sayur tadi pun boleh balancekan pengambilan electrolyte. So ada isu-isu yang macam sakit kepala lah, migraine lah, insyaAllah boleh resolve lah kalau you all amalkan macam tu. Kalau you sakit kepala apa semua tu kan salah satu tanda hydration, and then maybe electrolyte pun tak berapa nak balance. Okay, and then KM13, consume safe and clean food and beverages. Yang ni of course lah, sebab sekarang kita tengok kan kat dalam berita kadang-kadang ada yang cirit-birit, yang diarrhea, yang kena wabak yang kita kata disebabkan makanan yang tercemar. Saya rasa last year ke atau 2 years back, ada satu kes yang mana seorang anak ni umur 18 tahun at that time, mak dia bawa balik pada dia orang dia pergi satu function lah, macam function community punya function dekat mana saya tak ingat lah. Cuma mak dia bawa balik bihun dengan telur tau. Okay, bihun dengan telur. Anak-anak dia semua ada dibawa balik 3 macam tu lah. Anak dia ada yang makan bihun, tapi yang seorang ni yang umur 18 tahun ni, dia minta nak makan semua telur mata kerbau yang dekat dalam bihun tu. And then you know what? Sebenarnya telur tu already contaminated, and then that anak tu meninggal ya, disebabkan kita kata pencemaran ya, E. coli dekat dalam pada telur tu. Jadi jangan main-main
student kena tengok kalau kita makan dekat cafe dan sebagainya, tengok how jeli-jeli sikit how they prepare the food, kita tengok lantai sikit, kita tengok dia punya utensil dia ke, tengok-tengok sikit ya, bukannya apa untuk keselamatan you all juga, you all adalah jauh pada parent kan. Lepas tu kadang-kadang kita kena tengok juga orang yang menyediakan makanan kita tu, kebersihan dia, kepala dia tutup tak, sepatutnya lah kena tutup, ada cap ataupun kalau yang muslim ni nampaklah dia pakai tudung dia, tangan tu tak maulah ada handy plus dan sebagainya kan. Kalau boleh tangan tu bare hand, maksudnya tak ada cincin ke, tak ada gelang ke masa pakai masa penyediaan makanan. Macam tu. Kalau kita kat rumah sendiri pun, kalau kita nak masak kan, please remove all the things. Jadikan tangan tu memang tangan yang kosong je, yang tak boleh nak tersangkut apa-apa kekotoran kat situ lah. Dan yang paling penting rambut tu lah, dekat rambut ada staphylococcus punya bakteria. So you memang kena jaga, kena tengok kebersihan tu Okay. Lagi satu, make effective use of nutrition information on food label. Food label, you all student pergi beli makanan, at the back of the food package tu you have to read the nutrition information panel, because tak mudah nutrition information panel, sayang kalau you all public tak baca. So you know kat situ apa yang ada, ingredient yang ada. Kita boleh learn something from the nutrition information panel. And front of packaging tu, sometimes certain food kita ada letak kalori. Itu kalori tu daripada nutrition division sendiri kita minta kita punya manufacturer makanan ni letak front of pack tu berapa energy untuk makanan tersebut. Sebab apa? Penting sebab kita dah bagi education kepada masyarakat tentang berapa banyak nak makan, berapa kalori nak makan, berapa energi nak makan. Sebab so dekat pack makanan tu pun kena tahulah berapa dia punya energy, so that you kena sum. Untuk satu hari you kena tambah energi, anggaran energi apa yang you berapa banyak yang you makan, daripada makanan natural berapa, nasi goreng berapa, kari pap berapa, teh tarik berapa, lepas tu dengan air kotak yang you beli kan, yang berbungkus tu, ataupun you ada beli burger ke dan sebagainya. So you boleh kira satu hari tu berapa, anggaran lah, sebagai anggaran. Okay. And then kita tengok yang ni lah piramid kita, piramid makanan Malaysia 2020, panduan pengambilan makanan harian anda. Ada orang kata kita dah ada suku-suku separuh, perlu ke kita ada piramid? Okay, the difference is suku-suku separuh is referring to merujuk kepada satu meal, satu hidangan. At that time, for example, if you tengah nak ambil taking your lunch, so pada masa tu you kena buat anggaran lunch you tu, pinggan you tu berapa banyak lah you nak kena ambil sayur, buah, nasi, telur dan sebagainya, berapa banyak you nak kena ambil. Sebab tu kita ada suku-suku separuh. Tapi piramid makanan Malaysia ni for the whole day. You ada breakfast, you ada lunch, you ada dinner. So you tahu dia punya number of serving for each of the meal time tu lah. Itu beza dia. Okay. So kalau student semua tengok piramid makanan Malaysia dia ni kan, piramid makanan Malaysia ni semua kita dah letak makanan tu kat dalam kita punya household. Okay, nanti kita tengok perbezaan dia. Saya tak terangkan kat sini lah, kat belakang ada lagi. Okay, nanti kita tengok. Okay, apa itu piramid makanan Malaysia? Piramid daripada yang buku hijau tadi tu, so kita translate semua jadi visual. Dia bentuk piramid. Kenapa semenjak daripada dulu bentuk piramid, Roza? Ada orang tanya macam tu kan. You dah 2020 ni you tak nak revise ke bentuk dia. So one of the reason why we are not kita tak revise, dia punya bentuk adalah salah satu masyarakat kita dah biasa dengan kita punya bentuk segitiga. Piramid itu adalah untuk piramid. So kita nak kekalkan konsep itu supaya masyarakat kita tidak keliru lah. Too much information can make people confused, and then dia boleh limitkan you punya pemahaman you terhadap sesuatu konsep tu. So sebab tu kita
still bentuk yang sama, cuma dia punya konten kat dalam tu dah lain tau. Nanti saya tunjuk apa yang lain Okey. Untuk pengetahuan student semua, kalau you all pergi dekat FAO punya website, Food and Agriculture punya website, yang kita kata global punya website, you akan tengok ada lebih kurang 150 country yang letakkan dia punya piramid ataupun dia punya guideline dekat situ, termasuk negara kita. Okay, means that semua negara ada dietary guideline dia, ada dia punya piramid. Ada setengah tu tak ada piramid, tetapi dia bagi bentuk pinggan, ada yang bentuk flag, ada yang FLAG bentuk bendera. Ada yang saya tengok hari tu China dia bentuk apa? Alamak, rumah pagoda dia tu. Rumah pagoda dia tu. Okey, rumah pagoda dia pun lebih kurang macam piramid lah juga kan. Okey, kalau you tengok Egypt, dia guna batang pokok kurma. Dia punya konsep dia. Kalau dekat Fiji, you tengok dia guna buah nanas. Okey. Because tu yang saya cakap tu, sebab dia guna makanan komoditi utama negara dia. Macam Fiji tu, maybe komoditi utama negara dia adalah salah satunya adalah buah nanas. So untuk orang masyarakat ni nak relate dengan dia punya local food tu, dia guna buah nanas. Macam kita ni pelbagai kaum, pelbagai bangsa, susah sikit kita nak buat pelbagai tu macam saya kan ada kawan-kawan Mauritius International Student kan dekat UPM. So dia orang katakan macam negara kita kadang-kadang susah dia orang nak cari makanan, nak tahu makanan ni kaum mana yang lebih suka makan, kaum mana yang makanan tradisi kaum mana, benda ni macam tu. Tapi dekat Mauritius dia kata orang dia semua sama je. Dia tak ada pelbagai kaum macam kita. Macam tu. Jadi yang itulah. Jadi disebabkan kekangan-kekangan tersebut kita remain dia punya bentuk yang lokal, yang semua orang pun dah tahu dalam buku teks sekolah zaman saya sekolah tadika pun begitulah. Ya. Tak ada. Tadika tak lagi. Tahun 1999 tu saya dah sekolah menengah dah masa tu. Jadi sebelum tadika tu maybe kita tak ada lagi lah piramid, sebab piramid kita bermula okey. Kumpulan sasaran piramid ni kita berumur 7 tahun dah ke atas Buku tadi untuk warga dewasa 18 sampai 59, tetapi piramid yang student tengok tadi tu boleh guna untuk umur 7 tahun dan ke atas, termasuk warga emas. Warga emas, okey, boleh guna okey, kita punya piramid ni. Kalau bawah daripada 7 tahun, kita akan tukar benda tu sebagai table je, bentuk table je, ke dalam Malaysian Dietary Guideline for Children and Adolescent. Yang tu baru release early this year 2024. Nanti student boleh tengok kat web juga Buka je bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, you buka kat situ, you tengok dekat buku, penerbitan buku. So banyaklah kat dalam tu Okey, jadi saranan bilangan sajian berdasarkan kalori 1,500. 1,500 ni sebenarnya warga emas punya tau. Warga emas punya sampai 2,300. 2,300 ni untuk remaja. Okey, remaja usia 17 tahun. Sebab tu dia boleh dia juga kanak-kanak umur 7 tahun. Sebab itu kita boleh guna 1,500 lah. Sebab tu kita boleh guna untuk 7 tahun and above. Okey. Okey, jadi piramid makanan ni terdiri pada 4 aras sama seperti biasa, dan dia ada 5 kumpulan makanan utama dan 1 kumpulan makanan ataupun kumpulan penambah perisa lah yang ke atas sekali tu. Okey, dan dia bukan kumpulan makanan utama. So yang ni yang saya cakap tadi tu, piramid kita bermula pada tahun 1999. Okey student, tengok evolusi dia student. Okey, at that time still piramid, until now sampai sekarang masih piramid, cuma 3D lah sikit 3D lah sikit. Cuma tahun 1999 ni kalau student tengok dia punya makanan dia semua cluttered dekat setiap level of the pyramid. Alright, dan serving dia pun nampak macam banyak 8 hingga 12 serving. As compared to the latest version of MDG, as you can see here,
Kita kata 3 hingga 5 sajian sahaja. So quite a huge Rasa macam tak difference ada tu dah. antara 1999 dengan 2020. And then student tengok tahun 2010 kita tengok still the same cluttered, tapi dia punya swing dia dah berubah sikit lah. Dan dia ada sikit lah perkataan-perkataan yang memudahkan untuk kita ingat. It less, it moderate, it plenty. If you notice that the difference is kat sini banyak kan different dia, nanti kita tengok apa different dia. Banyak sebenarnya walaupun dia bentuk yang sama tapi different dia banyak. Okay. Jadi kita tengok inilah tadi macam saya kata saranan terjemahan daripada dalam bentuk pictorial yang lebih mudah faham. Okay, this is what I said just now. The difference between 2010 and 2020 punya Malaysian Food Pyramid. If you notice kat sini nombor 1, tengok Oh, ni salah ni number slide. Oh, betul-betul. Okey, kalau tengok nombor 1 pertukaran kumpulan makanan pada dasar piramid, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kat sini kita emphasize buah kat sini, kita emphasize sayur dan buah as compared to the previous one, carbohydrate. Okay, kita letak kat sini. Ini untuk pengetahuan student, this is the original food makanan betul ni. Makanan betul dan shooting kita buat betul-betul real punya. Ni bukan fake, bukan ambil gambar mana tak. Kita buat 2 hari shooting. Model-model ni semua makanan lah model dia. Yang kita ni tukang jurusolek lah. Jurusolek makanan ni, potong dia, masukkan dia dalam cawan dan sebagainya. Cawan ni memang estetik punya cawan lah. Ni 200 mil punya cawan. Ya, dia ada kalau you pergi kedai-kedai lama cawan ni pun rare dah, susah dapat. Tapi inilah house of measurement yang nutritionist guna dekat klinik. Kita orang ada sebagai nutritionist, especially for the nutritionist at the field yang kena consult patient, kita akan bagi set house of measurement. You jangan terkejut kadang-kadang dekat dalam handbag ada cawan, ada pinggan tak adalah, ada sudu teh, ada seduk nasi, yang tu yang kita guna untuk consult patient. So yang ni kita guna ni sebab apa tahu? Untuk ajar public kita how to estimate lah, how to estimate the amount of the recommended. Kita recommend. 8 jalan raya. Kalau kita letak cluttered, susah kita nak estimate. Pandang pun kita tak jelas Yang ni student, sebelum kita come up with this pyramid, kita ada buat focus group discussion dengan health professional yang lain. Saya panggil 35 orang health professional including doctors, medical assistant, nurses, health education officer, kita panggil apa lagi fisio dan sebagainya untuk mereka komen and bagi recommendation, bagi suggestion how to improve the visual. Okay, kita panggil mereka sebab apa? Mereka is the end user. Mereka adalah end user macam yang saya sebut tadi. Mereka adalah end user. So apa yang mereka nampak kat sini. So mereka propose benda-benda macam ni lah. Letak dekat dalam cawan. Okay, kalau buah tu letak sebiji-sebiji nak menunjuk one serving. Kalau student tengok sekarang pun student dah faham. Okay, for example, sayur-sayuran you have to consume about 3 saja ataupun lebih. So dekat dalam cawan ni menunjukkan satu sajian. This is ulam-ulam. Ulam-ulam memang you akan nampak banyak because kita tak masak, so dia tak layu. So nampaklah banyak. Okay, so satu sajian ni adalah satu cawan. So let's say pagi tadi lah you makan apa dengan ulam pagi? Let's say makan nasi kerabu kan? Makan nasi kerabu. Tapi ulam you ni ulam berdaun lah. Ulam berdaun, satu sajian, satu cawan. Tapi kalau yang kacang-kacang apa semua tu, dia almost half ataupun 2/3. Tengok jenis ulam jugalah, jenis sayur tu sendiri. Okey, sebab sayur berbeza dia punya, kita kata dia punya contents dia lah. Okey.
Macam Yang ni kalau you all tengok kan, yang ni sayur campur. Sayur campur, dia separuh cawan je. Separuh cawan adalah satu sajian. Dia pelbagai jenis dalam tu. Sayur campur ni, masa ni kita imagine yang orang buat tom yum tu. Yang ada kebiasaan dalam tom yum. So kita dah potong-potong, campur-campur-campur. Yang ni macam untuk guna dalam tom yum untuk satu orang makan ni macam ni lah keadaan sayur dia. Alright. And then ada terung, brinjal ya. Terung pun half juga, and then ada kita punya finger lady finger. Lady finger. Sama juga. Alright. And then you all tengok ni dua makhluk kat depan ni ada cerita di sebaliknya. Okay. Ini adalah jambu batu. Jambu air. Yang ni adalah belimbing. Ni satu sajian tau. So macam tadi, okay saya habiskan kejap tadi. So breakfast tadi you makan nasi kerabu dengan kerabu dia tu. Kerabu dia tu lebih kurang separuh cawan. Okay. Ataupun 1/3 cawan. Tengok pada jenis kerabu dia tu. Okey, itu dah satu sajian. Okey, tengah hari nanti kau. Okey, kejap lagi ni ataupun sekarang ni saya rasa dia tengah makan sekarang ni. Okey, sekarang ni you makan nasi. You pastikan nasi kalau dah masak dia punya sayur tu kan. Misal kata you makan sayur kangkung yang masak, yes, dia lebih kurang separuh cawan je. Satu sajian. Ataupun kalau you nak senduk tu lebih kurang satu senduk je. Satu sajian. You dah dapat dua sajian tau. So malam you nak makan mi rebus. Mi rebus. You agak-agak lah makan toge lah. Let's say lah you nak makan toge. Malam boleh dapat lebih kurang 3/4 cawan. Dah cukup 3 sajian per day. Itu yang masukkan 3 sajian. So you guna basis sama ada senduk ataupun cawan lah untuk sayur kan. Kalau dekat kafe tu selalu guna senduk lah kan. Okay. And then buah ni ada cerita, sebenarnya tak ada cerita menarik sangat pun, cumanya cerita dia sebelum ni saya letak apple dengan naga, buah naga. Tetapi bila kita dah bawa ke peringkat atasan, kita punya pengarah pada masa itu pengarah bukan pengarah bahagian tau, dia pengarah minta kita cari lokal, makanan yang dekat di hati masyarakat. Tak kira di mana berada, yang kat kampung, sebab kita biasa tengok ni, kalau benda ni biasa ada kat kampung, belimbing kan, biasa dapat di kampung dan maksudnya semua orang boleh makan lah. Yang ni semua dalam bentuk satu sajian juga macam ni lah lebih kurang. Kalau you all makan mango kan, sebenarnya satu hari sebiji pun dah cukup tau untuk pengambilan you all punya buah. Satu hari sudah cukup. Okay. Sebab satu sajian biji. Okay. Buat rambutan lebih kurang 5 hingga 6 biji. Yang saya letak kat sini semua yang maksimum satu saja. Okay. Jambu batu. This is the best sources of vitamin C. Highest vitamin C content among vitamin C. Okay. And then okay, ni jambu air kan. Okay. Apa yang you akan tahu dalam macam mana you survive all the portion size of all food. Satu, kita guna food atlas, okay, buku food atlas, saiz pertukaran dapur C. Okay. Yang kedua, kita guna online MyFCD. Kalau you Google MyFCD, Food Compo database in our country. Kita guna online punya, then from that kita matchkan dia punya, misal kata karbo untuk buah 15 gram per serving. So kita klik dekat 15 gram per serving, kita tengok berat dia berapa, dia akan keluar kalau MyCD. Dia berat dia berapa gram, berapa biji, berapa whole makanan tersebut. So jambu air, ada orang tanya saya tau, Roza, kenapa jambu air banyak sangat, 500 gram tau untuk satu sajian. So memang based on MyFCD, itulah pengiraan dia. Jambu air ni dia berat sebab dia banyak air. Kalau you tengok 400 ml lebih kurang air dia tau. 400 gram air dia. Dia sangat banyak tau. So nanti kita tengok. Kalau you nak tengok pun boleh, sebab saya saya dah ada screenshot hari tu tapi saya lupa nak masuk dalam slide. Dia punya amount tu. Sebab ada orang query kat situ. Lagi satu, ada orang tanya lansat satu serving 20 biji. Right? But you must bear in mind that 20 biji is including dia punya seed and skin.
20 biji, tapi kita makan yang edible portion je kan, isi dia je. Jadi isi dia tu almost 100 hingga 130 gram je per serving. Tapi kalau biji dia tu nampak macam banyak, 200 biji. 200 biji, 20 biji. Tapi edible dia hanya sikit je. Macam tu cerita dia. Sebab adalah ada yang bertanya macam tu. Alright. So kita tengok kat sini, the obvious one is the exchange of the dasar piramid makanan, karbo, switch kepada grup sayur-sayuran dan buah. Okay. Okey, grup sayur adalah grup 1, grup 2 grup buah, 3 karbo, 4 adalah protein daripada sumber haiwan dan seterusnya daripada sumber tumbuh-tumbuhan lah. Dan atas ni kita tak panggil makanan utama, kita just panggil dia penambah perisa yang biasa digunakan dalam masakan domestik kita, masakan domestik, but in small tiny quantity sahaja. Okay, and then you can see the different, another different, menekankan makanan, menekankan saranan pengambilan untuk sehari. Yang ni dia appear as a sentences macam ni lah, panduan pengambilan makanan harian anda. As compared to the previous one, tak ada tulis apa-apa, tak ada tulis apa-apa dekat yang the previous one. And then the third one is saranan air kosong 6 hingga 8 gelas. Pada pictorial disertakan before this tak ada pun air kosong. So sekarang kita dah letak air kosong kat sini. 6 hingga 8 gelas sama dengan 200 ml per day ya. Satu gelas tu 250. Right, nasi biji lain ya. Sebelum ni kalau you tengok kan, dia kata apa tau, kumpulan karbo ni, dia kata rice, noodle, bread, cereal, dia macam tu. Sekarang ni kita tukar kepada nasi, biji lain, produk makanan berasaskan biji penuh, whole grain dan ubi-ubian. Student semua, whole grain untuk karbo daripada grup karbo must be 50%. 50% pastikan pengambilan karbo kita per day tu, kita ambil nasi lah, tubers lah, apa-apa. Kita kena pastikan 50% adalah yang tinggi kandungan fiber. Okay, whole grain. Okay, macam ubi-ubian tu pun tinggi juga kandungan whole grain kita. Okay, jagung dan sebagainya. Jagung pun sumber karbo tau. So bila you dah makan jagung tu, kena hati-hati lah dengan nasi you. Macam tu. Okay, this pyramid must bear in mind that this is for healthy population only. Okay, and then people with disease, dia kena consult secara personal. Okay, you tengok ikan satu saja per day itu wajib. 3 hingga 5 ni, you tengok 3 hingga 5 adalah untuk kanak-kanak sampai dewasa. Tetapi bila you tengok note kat bawah ni, dia adalah satu tambahan lagi untuk remaja. You tengok note nombor 1, 2. Untuk nombor 2. Dia kena tambah, nombor 3. 1, 2, 3, 4. Nombor 4. Maksudnya remaja boleh ambil lebih sikit karbo berbanding orang lain lah. Okay. Kat sini you tengok lagi yang paling obvious tau. You tengok dekat hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam ni, nampak asterisk kat atas ni. Asterisk ni is referring to the last bullet at the footnote, is referring to including ultra processed food yang mengandungi bahan-bahan tiruan seperti pewarna, pemanis, penambah perisa, pengawet dan bahan-bahan tambahan lain. Before this tak ada tau, tak ada tentang ultra processed food. Okay, ultra processed food term ni pun baru appear around 2018, 19 macam tu lah. Masa tu dekat Brazil yang paling banyak dia isu pasal ni. Okay, dekat dalam negara kita slowly diperkenalkan. Sebenarnya kita dah tahu dah processed food, tapi processed food ni banyak. Dia ada minimally processed food, dia ada ultra processed food, dan dia juga natural food. So dia banyak term. Jadi dekat negara kita baru perkenalkan ultra processed food lah actually. Okay. Okay, ni pembagian kalori lah. Ni bertukar ni, typo. Okay, and then yang ni kita tengok ni kat sini jumlah hidangan lah. Maksudnya kalau you nak baca piramid adalah start from the bottom piramid barulah ke atas.
Macam tu daripada bawah sampai ke atas. Okay, kita tengok yang ni pun sama. Yang ni saya tak payah explain sebab yang ni based on the kalori ni, nampak ni 1500 kalori, 1008, 2000. So kalau you follow ni, you tahu figure ni, dia based on piramid tadilah. Okay. So yang ni kita tengok kumpulan satu ni tadi, ni gambar close up, gambar-gambar ni tadi. Okay. Kita tengok ni cawan, setengah cawan terung ya. Ni pun sama, satu biji oren, setengah biji jambu batu tu pun tak banyak sebenarnya, satu potong tembikai. Okey, kita tengok 2 sendok nasi, 2 keping roti biji penuh. Okey, you tengok gambar ni, close up gambar ni. Ni bihun tau. Bihun bila kita letak gambar ni, cawan ni dekat-dekat, means that satu sajian. Dia kena 1,5 sajian tau. 1,5 gelas dan 1,5 cawan sama dengan satu sajian. Sama juga dengan 2 sendok nasi. Itu makna dia. Sama juga dengan 2 keping roti whole grain. Sama juga dengan paling maksimum 6 keping biskut lemak ni. Okay. This is based on produk yang ada kat our market lah. Produk yang kat our market kita buat macam survey sikit lah. So kita maksimum dia sampai 6 keping je. Not more than that. This is tubers kat depan-depan ni. Okay. So kalau tengok kat sini, mi ni 1 gelas lah. Lepas tu kita tengok ni apa ni? Makaroni. Makaroni pun cawan dekat-dekat, means that 1.5 tu adalah satu sajian. Okay. So kita tengok ni satu ketul peha ayam tanpa kulit ni, kita orang memang ambil gambar ori ni, buang peha ni, kita memang licinkan dia, tak ada kulit ya. Ni pun ikan kembung, 2 biji telur ayam, 2 keping tempe. Tempe tau bagus tau you all. Tempe ni bagus. Satu sebab dia adalah makanan probiotik. Dia ada orang kata bakteria baik. Good for your usus. Yang isu yang ada leaking gut, yang selalu gastrik dan sebagainya tu, you all banyak-banyakkanlah makan yogurt, makan ni, makan tempe. InsyaAllah okey. Maksudnya macam tu sebab perut kita perlukan probiotik. Terutama bila you demam kan, kadang-kadang doktor bagi antibiotik kan. Okey, bila doktor bagi antibiotik, ada sesetengah bakteria baik tu dia terkena terkias, dia mati dan sebagainya. Jadi you nak baguskan balik you punya tubuh badan tu, kondisi tubuh badan you tu, lepas makan antibiotik, you boleh makan dengan yogurt. You makan yogurt ataupun makan benda-benda yang difermentasikan sebeginilah, macam 2 keping tempe dan sebagainya ni. Okey. Okey, ni susu 1 gelas, 1 hingga 2 lah produk tenusu ni. Okey, kalau yogurt 2 gelas, 2 cup yang kecil ni, dia bersamaan dengan 1 gelas susu. Okey, tapi kalau Greek yogurt dia 1 je, dah cukup 1. Kalau keju ni 2 keping, tapi unsalted lah keju ni. Okey. Kalau sudu makan tepung ni 4 sudu membumbung. Okey. Kalau student kalau boleh tu kena ada jugalah pengambilan susu pedih ya. Student memang dia agak mahal, tapi tu kalau nak kata mahal tu memang di luar kawalan lah buat masa sekarang. Tapi student sendiri kena pastikan ada pengambilan susu. Okey. For all everyone information lah sebenarnya, yang ni saya kata tadi, kita guna food atlas, kita guna kompo dengan kita guna ni nutrient composition ni, kita guna nutrient composition ni. Ini memang legend lah buku-buku kita guna ni. Okey. Jadi untuk makluman semua, sebenarnya kita dah ada launch 4 buku tahun lepas ya. Malaysian Dietary Guideline for Children and Adolescents, Malaysian Dietary Guideline for Vegetarian, Malaysian Dietary Guideline for Vegetarian, apa lagi? Ni webinar tak ada lagi. Order person dengan metadone. Kita ada buat dia punya launching. Okey. Yang tu adalah rentetan daripada penerbitan buku ni. Buku ni kita terbitkan tahun 2020 ya. Dan dia basic dia adalah piramid ni. Okey. Jadi bermula daripada untuk orang dewasa ni, kita keluarkan semua yang spesifik tadi tu dan jadikan dia satu buku. Buku-buku yang berbeza lah. Ni dia punya buku dia. Kejap saya fikir ada tak buku tu.
Tapi tak ada dalam slide ni. Saya kena stop present baru boleh present slide lain. Okey. Okey, untuk Malaysian Dietary Guidelines sampai situ saja. Ada apa-apa soalan tak so far? Boleh tanya kalau ada soalan. Soalan tak? Okey, ni semua tadi pasal slide tak bergerak kan? So far okey ke student? Okay, Madam. Ada apa soalan ke? Ni kita cuba speed up. Ataupun nak bagi pandangan ke? Pak Haji nak cakap dulu ke bagi apa? Nak bagi POV ke POV? Itu bahasa student sekarang POV. Walaupun okeylah besar tu pun Ada siapa kita boleh nampak. Sebab apa tadi bawah nak bagi POV? Cuma aku nak tahu kenapa bubur kat sini, kenapa bubur kat sini, kenapa. Tak ada juga. POV kabur hari ni. Okey. Kalau tak ada soalan, saya rasa sampai situ saja. Untuk Malaysian Dietary Guideline 2020 lah. Dan untuk yang buku-buku lain tu sebenarnya for your information dia lagi tebal daripada buku ni, terutama Malaysian Dietary Guideline for Children and Adolescent lagi tebal. Bolehkah sama-sama? Dan kalau kita buat, masa saya buat training untuk nutritionist kita sendiri pun tak boleh nak cover untuk sejam 2 jam. Kita buat webinar bersiri. Satu webinar tu separuh hari webinar. Lepas tu kita sambung next week pula lagi separuh hari untuk satu buku. Can you imagine? Dia sangat tebal, sangat thick. Sangatlah konten sangat dengan dia punya padat dengan dia punya info. Dan sebenarnya memang boleh mengantuk lah kalau dengar. In reality memang boleh mengantuk lah kalau you dengar macam tu kan. Nak tak nak, saya hanya boleh bagi dia punya maklumat awal lah yang mengatakan bahawa kita dah publish pun buku tu. Lepas tu you all boleh tengok kat website. Lepas tu you all boleh download buku tu. Buku tu cantik lah, colourful lah. Bagi saya dah colourful. Cantik, well presented. Cuma memang nak kena baca line by line lah. Kalau you really into it dengan makanan ni, pemakanan ni, memang digalakkan bacalah. Sebab buku tu nanti kita akan guna untuk tempoh 10 tahun lagi. Kenapa kita review buku ni macam agak lama? Sebab kita punya dietary guideline adalah melibatkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku memang mengambil masa yang agak lama. Okey, jadi sebab itulah 10 tahun kita review. Tapi kalau boleh maybe selepas ni kita nak kurangkan sikit lah, maybe 7 tahun ke 5 tahun kita dah review lah. Okey. Dan for your information lagi, buku kuning tadi tu yang saya kata RNI 2017 tu, kita tengah review sekarang. To be published for 2027 nanti. Kita dah start review dah. Sebenarnya lama tau nak buat benda-benda macam ni. Sebab dia macam melibatkan penulisan, melibatkan komitmen penulis-penulis lain yang bukan kerja hakiki mereka pun, tapi mereka involve dalam sebab ni peringkat national level kan. Dr. Syam kalau tak clear boleh tanya Dr. Syam. Okey, saya rasa sampai situ saja kalau tak ada soalan. Kalau ada boleh tanya sekarang lah. Sebab Dr. Syam minta buat Q&A ni. Okey, tak apa. Ada tadi ada tak? Aktif tak dia orang ni? Aktif.
Sorry lah sebab saya ada 2-3 meeting serentak. So tadi memang daripada meeting, lepas tu sekarang ni keluar daripada meeting sekejap untuk untuk nak tahu feedback. Okay. Jadi saya daripada Puan Roza tadi semua Puan dah jelas ke? Sebab saya dah ada maklumkan tadi. Selepas daripada sesi Puan Roza ni, saya nak minta untuk untuk evaluate kan, evaluation form tu saya akan sharekan. Ada apa-apa soalan tak daripada semua? Sebabnya sebenarnya untuk pengetahuan Puan Roza, daripada MDG ni kita akan keluarkan untuk soalan final. Akan ada soalan final. Jadi kalau misal kata ada apa-apa yang tak jelas, yang belum yang perlukan penerangan lagi, sebab kita memang dah the right person lah kalau nak tanya. Okay. Sebab untuk topik ni saya tak akan sentuh, tak akan ulang sekali lagi. Okay. Tak akan ulang sekali lagi kecuali masa sesi kita masa sesi untuk beberapa minggu sebelum final exam. Okay, kita akan kan saya pernah kata kita akan buat study akan Study ada week. study week. Lepas tu tengok macam kefahaman berkaitan dengan MDG ni macam mana. Kalau misalnya kata saya perlukan, sebab video ni saya akan share dalam e-campus, so you all boleh tengok semula untuk study satu-satu. Kalau dah ada video ni lebih mudah jugalah. Okay, tapi saya yakin dengan penerangan Puan Roza tadi, dengan penerangan Puan Roza Lina berkaitan dengan MDG kan, dah secara detail. Jadi saya harap you all faham dan jelas apa yang sebenarnya dikaitkan dengan MDG dan apa kepentingan dia untuk kita jadikan satu panduan diet untuk Malaysian. Maksudnya orang Malaysia. Okey. Jadi ada apa soalan sebelum kita tutup? Ada? Okey. Ada nak tanya untuk diri sendiri pun tak apa. Kalau ada nak tanya untuk mak pun tak apa. Kalau dalam kelas dia orang ni berlumba-lumba Puan Roza. Jadi kalau tak ada, Hari ni speechless nampak ni. oh ada yang angkat tangan, Syuhada. Okey, boleh Syuhada. Syuhada nak tanya apa? Sila. Dr. Syam, saya perlu ingatkan kepada diorang untuk baca detail berkaitan MDG ni, melalui, kita boleh download melalui bahagian pemakanan lah. So dapatlah sebiji buku tu kat diorang. Itu penting lah. Okey. Nanti saya akan sharekan link ataupun nanti saya bantu juga untuk download sebiji buku tu untuk letakkan dalam e-campus. Okey. Ya. Tadi Syuhada angkat tangan, ada soalan? Sebenarnya untuk pengetahuan Puan Roza juga, tadi kita reach to the 127 participants, 127 lebih kurang yang maksimum tadi. Masa Puan tengah bagi talk. Jadi tahniah dan terima kasih banyak atas kehadiran. Sebab saya menjangkakan 100 tu pun paling maksimum lah, tapi alhamdulillah sampai 107. Dan sebenarnya bersama-sama dengan kita juga ada daripada PSP juga. Ruby tadi ada Ruby masuk bersama dengan mak saudara katanya. Dan kita ada juga daripada PKP, pegawai persekitaran daripada PKU. Ada juga bersama kita. Lepas tu jadi beberapa daripada luar dan juga daripada UMK. Jadi saya rasa nanti setiap orang akan isi evaluation form tu. Nanti saya sharekan juga di grup WhatsApp. Okey, jadi untuk itu saya nak mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Puan Rozalina. Kalau kat saya punya contact number tu memang saya tulis kat situ my bestie. Ni kena, kalau saya pergi Bangi ni kena belanja kopi lagi. Ya belanja bukan setakat kopi lah kan. Okey, jadi
sangat berterima kasih dengan dengan menerima pelawaan jemputan sebenarnya ad hoc juga, tapi alhamdulillah berjaya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan insyaallah dengan apa yang telah disampaikan tadi kita dapat manfaat yang lebih daripada apa yang kita target. Untuk sebenarnya untuk bukannya saja sebagai satu pembelajaran, tapi juga untuk praktis diri sendiri, insyaallah. Jadi setiap orang tu dia ada impian dia, tapi jangan disebabkan kegagalan yang pertama kita terus stop. Kita kena teruskan lagi, betul tak? Okey, contohnya kalau misalnya kata saya pernah berimpian untuk kurus kan, jadi impian tu daripada 1 tahun ke 1 tahun itulah impiannya kan, tapi tak kurus-kurus juga. Jangan jadikan impian yang tahun kelima itu tidak memberikan impian untuk tahun kelima. Teruskan, tapi dengan pengetahuan yang kita dah ada sekarang ni, kita lebih tahu macam mana untuk praktis yang lebih betul. Okey, sebab saya pernah buat penulisan juga untuk penulisan diet yo-yo tu kan, kita diet ekstrim, lepas tu kita naik kembali berat badan yang ekstrim juga, sebab tak ada knowledge tu kita diet ekstrim. Okey, jadi kena balance lah. Okey, jadi saya rasa memang sangat-sangat bertepatan dengan apa yang doktor, insyaAllah Dr. Rozalina maklumkan nanti. InsyaAllah 2 tahun lagi kita panggil Dr. Rozalina. Okey, jadi untuk tu last Puan Roza boleh stop sharing, dan saya harap bagi siapa yang ada lagi di platform kita untuk kalau boleh untuk buka video, kita ambil gambar kenang-kenangan. Sebenarnya saya pun dah ambil banyak kali dah. Okey, saya stopkan dulu video ni.